Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat datang tuan-tuan, puan-puan ke modul yang baru di bawah kursus pengajian bahasa Al-Quran. Tak silapnya kita pernah bersama lah sebelum ni kan, dalam modul kedua, tajwid ataupun bacaan dan tilawah tajwid Al-Quran, bacaan dan tajwid Al-Quran 2 sebelum ni. Dan Alhamdulillah saya dapati tuan-tuan perempuan terus istiqamah dan melanjutkan ke modul ketiga. Maka sebenarnya giliran saya sepatutnya bulan keempat kalau kira yang jadual yang paling paling lama lah. Cuma memandangkan Dr. Hazmi belakangan beliau musafir ke Mesir, jadi saya diminta untuk menggantikan beliau lah. InsyaAllah dalam 4 minggu ini, kemudian minggu ke-5 akan ada ujian macam biasa. Jadi apa khabar semua? Masih bersemangat lagi ke tuan-tuan perempuan? Okey, Alhamdulillah, masih lagi Ustaz. masih lagi kalau ikut senarai terbaru, jumlah pelajar sekitar ada 17. Ada 17 orang. Okey, ramai lagi yang belum masuk tu. Tak apa, sambil-sambil kita tunggu mereka, kita ulang kaji baliklah apa yang kita telah belajar sebelum ni secara umumnya. Okey, baik. Dan minta maaf sebenarnya sepatutnya saya kongsikan nota ni lebih awal supaya tuan-tuan perempuan boleh study, tetapi memandangkan ialah pertukaran jadual last minute, kemudian saya baru saja dimasukkan dalam grup, menyebabkan ada itulah halangan-halangan tadi. Tapi insya-Allah tuan-tuan perempuan akan belajar kursus ini dan perbincangannya tidaklah berat mana, maksudnya isu-isu yang dikemukakan dalam subjek tajwid ni bukanlah asing bagi kita sebab kita hari-hari baca Quran. Mungkin kalau tak biasa pun dari aspek istilah lah sebab bahasa Arab kan. Okey, Alhamdulillah dah ramai masuk. Okey, saya tengok senarai kat sini ada sekitar 17 orang. 17 orang. Saja nak sebut nama saya nak sebut nama sebab yang tertulis kat sini kadang-kadang tak apa. Okey, yang pertama Puan Nurhayu ada ke? Puan Nurhayu tak ada. Puan Zafinas tak juga. Sekejap. Okey, silap. Okey, kat sini ada sekitar 17 orang. Kelas ni modul 3 kan? Modul 3. Okey. Fairuz Hasan ada kan tadi? Macam ada kan? Okey, kemudian Puan Zulaini. Ada ke Puan? Nurul Ain, Puan Nurul Ain ada? Puan Rosidah. Rosilah. Saya Ustaz. Okey, Puan dah bersama dengan modul 2 itu kan? Saya. Macam mana keputusan? Okey. Alhamdulillah. Yang tajwid saya skor kot. Puan dapat berapa? Ingat lagi? Tak ingat lah Ustaz. Tapi keseluruhan memuaskan ke ataupun macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah.
Okey, maksudnya baki satu modul lagi lah. Teruskan Puan InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Puan Susanti ada? Puan Puan Susanti. Susanti, ayah dia sakit Ustaz. Oh, Dia kat hospital. Jadi dia masya-Allah. tak dapat hadir hari. Dia akan tengok recording. Boleh insya-Allah. Tak apa, tak apa. Terima Okey, tak apa. Assalamualaikum Ustaz, saya Waalaikumsalam. Zulaini. Maaf tadi tadi. mikrofon tak setting. Saya hadir. Okey, ada. Macam mana keputusan hari tu Puan? Okey, tajwid. Dapat lagi kan keputusan? Macam mana? Yang Keputusan modul 2 hari tu. Oh, modul 2. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau yang subjek lepas belum lagi kan? Okay. Saya ketorang ketorang yang daripada modul 2. Okey, insya-Allah. Itu alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Okey. Okey, kemudian Puan Susanti, kemudian Puan Sayyidatu ada bersama kita? Puan Sayyidatu ataupun terus Nik Nur Azwanida. Puan ni ada? Tak ada juga. Kemudian Puan Nur Awatif. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Okey, Puan. Okey. Kemudian Puan Hamidah. Ada Ustaz. Okey. Puan Awatif dari mana Puan? Saya. Orang mana? Negeri mana? Kelantan. Oh, Kelantan. Okey. Okey, baik. Kemudian Puan Hamidah. Orang mana? Oh, saya asal Negeri Sembilan Ustaz. Negeri Sembilan. Okey. Kemudian Puan Marhaini. Saya Ustaz. Saya hadir. Dari mana Puan? Singapura. Singapura. Saya semua berapa kawan orang? dengan kita 4 orang kat sini. 4 orang dari Singapura. Saya. Yang modul 1 pun ramai juga yang Singapura kan? Modul 2. Sama-sama. Okey. Yes. Kemudian Masih lagi bersama Ustaz. Masih lagi bersama. ambil serentak. Saya. Okey. Kemudian Cik Rosdi. Ada ke Cik Rosdi? Ada Ustaz. Cik Rosdi dari mana Cik? Saya Rawang Selangor. Masya-Allah. Okey, masih bekerja lagi ke ataupun dah bersara ke macam mana? Bekerja sendiri Ustaz. Okey lah. Maksudnya boleh setting jadual okey lah kan? Yalah. Tengok jari ni saya banyak agak sikit lah. Itu je. Alhamdulillah. Okey, Puan Rosita. Dari mana Puan? Ada Puan Rosita? Okey, tak ada. Kemudian Cik Hamzah, Muhammad Hamzah. Ada Cik Hamzah? Kemudian Puan Noraini Sanusi. Puan Noraini ada? Okey, kemudian Cik Rozliham ada tadi, rasa macam ada masuk lah. Cik Rozliham ada? Ada Cik, macam mana? Okey. Saya hadir Ustaz. Alhamdulillah. Cik kerja ke hari ni? Okey, kemudian Puan Salina Daud. Ada Puan Salina? Okey, tak apa. Yang last sekali Encik Ahmad Mukhlis bin Rahim. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Ada. Waalaikumsalam. Cik Mukhlis dari mana? Saya asal Kelantan, bekerja di Kuala Kerai. Kerja Kuala Kerai. Hari ni tak kerja lah kan? Alhamdulillah macam tu Ustaz. Okey. Baik, alhamdulillah kita semua ada setakat ni ada 17 orang lah dalam senarai. Jadi saya sambil-sambil tu, sambil ta'aruf, sambil berkenalan saja nak test mic semua sebab mungkin kita akan
di samping kita baca teori, bincang tentang teori, dan insyaAllah kita akan sediakan ruang untuk tuan-tuan perempuan membaca, sebab tajwid ni lebih kepada membaca sebenarnya. Dan di samping kita baca, kita terus sentuhlah apa yang kita telah belajar sebelum ni yang berkaitan dengan idgham, kemudian sifat huruf. Kalau modul 1 tu kita bincang tentang makharijul huruf, sifatul huruf. Kemudian dalam modul 2 berkaitan dengan hukum nun mati, mim mati, kemudian jenis-jenis mad dan sebagainya. Dan insyaAllah kali ini modul ketiga agak sukar, artinya istilah-istilah tu lah agak sukar, tetapi dari segi praktikalnya taklah sukar, cuma banyak dari segi perkataan ataupun istilah dalam bahasa Arab. Dan insyaAllah tajuk-tajuk tu tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam kat skrin pun boleh. Okey, nanti boleh print lah nota tu, insyaAllah nota tu lah yang akan kita gunakan. Okey, saya nak brief dahulu taklimat secara umum apa yang kita bakal belajar dalam modul 3 ini, bacaan dan tajwid Al-Quran modul 3. Okey, boleh lihat di skrin, inilah tajuk-tajuk yang akan kita pelajari dalam masa 4 minggu. Kemudian minggu kelima, sebagaimana biasa kita akan ada ujian lah. InsyaAllah ujian pun tak sukar sebagaimana modul-modul sebelum ni. InsyaAllah tuan-tuan perempuan boleh skor dan jawab dengan baik. Okey, tajuk-tajuk utama yang akan kita belajar bermula hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Okey, yang pertama diistilahkan sebagai tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq. Okey, dua istilah ini setengah-setengah daripada kita mungkin biasa dengar. Mungkin sebahagian tak biasa dengar, tapi kita boleh baca dengan betul. Cuma istilah dalam bahasa Arab tu mungkin kita tak didedahkan, kita terus didedahkan dengan tebal, nipis dan sebagainya. Maka antara topik ataupun subtopik kepada tajuk yang pertama ini ialah definisi ataupun ta'rif kepada tafkhim dan ta'rif kepada tarqiq. Kedua-dua istilah ini bermula dengan huruf T, tafkhim dan tarqiq. Okey, kemudian dipecahkan. Kedua-dua istilah tadi dipecahkan kepada bahagian yang pertama, bahagian yang ditafkhimkan selama-lamanya. Jadi kat sini bercampur imbuhan bahasa Melayu dengan bahasa Arab kan. Ditafkhimkan. Kalau ikut tata bahasa sebenarnya pun tak ada imbuhan macam ni. Tapi itulah nak suruh mudah faham, bahagian ditafkhimkan tu maksudnya satu huruf yang sentiasa ditebalkan sebutannya lah. Kemudian yang kedua, bahagian ditarqiqkan selama-lama. Maksudnya sentiasa tarqiq, sentiasa nipis sebutan huruf tersebut. Kemudian yang ketiga, bahagian ditafkhimkan pada sebahagian keadaan dan ditarqiqkan pada sebahagian yang lain. Artinya bergantung kepada keadaan lah, memandangkan huruf tersebut keadaannya berubah-ubah, melihat kepada huruf selepasnya ataupun huruf sebelumnya, maka kat situ menyebabkan keadaan ataupun sebutan huruf tersebut berubah-ubah lah. Dan hanya ada 3 huruf yang ada keadaan seperti itu. Yang pertama huruf alif, kemudian huruf lam dan huruf ra. Huruf alif, huruf lam dan huruf ra. Okey, yang complicated sikitnya ialah huruf ra lah. Kerana kat sini kalau kita lihat ada pecahan pula kepada keadaan huruf ra ataupun hukum ra. Okey, ra yang ditarqiqkan, ra yang ditafkhimkan, maksudnya sentiasa tarqiq dan sentiasa tafkhim. Kemudian ada keadaan yang mana boleh, maksudnya kedua-dua keadaan boleh kita baca. Ada yang prefer
tafkhim, ada keadaan yang prefer ataupun digalakkan kita tarkib, dan begitulah seterusnya. Okey. Itu tajuk yang dicadangkan untuk kita bahaskan pada minggu pertama. Okey, kemudian minggu kedua ataupun tajuk yang kedua berkaitan dengan wakaf dan ibtidak. Sekejap saya accept ada orang baru masuk. Okey, yang kedua, minggu kedua ataupun tajuk kedua berkaitan dengan wakaf dan ibtidak. Okey. Sekali lagi kita jumpa istilah dalam bahasa Arab, wakaf dan ibtidak. Dan kita pun kalau belajar tajwid kita tahulah wakafkan, diwakafkan, diberhentikan bacaan. Kemudian ibtidak berkaitan dengan maksudnya bada'a, ya bada'u, ya bertada'a, ya bertadi'u, ibtidak. Macam mana kita nak mulakan balik bacaan selepas kita berhenti. Jadi tajuk kedua bahaskan tentang keadaan-keadaan. Okey, perinciannya berkaitan dengan pengertian wakaf. Pengertian wakaf. Kemudian dirincikan lagi wakaf tu ada beberapa jenis yang digunakan oleh para pembaca Al-Quran ataupun bergantung kepada keadaan pembaca lah. Kalau dia wakaf dengan, maksudnya dia boleh kontrol nafas dia, kemudian dia boleh agak di mana dia nak berhenti, maka ada namanya tertentu. Kemudian ada keadaan yang di mana dia terpaksa wakaf, maksudnya keadaan nafas dia ataupun dia terpaksa berhenti kerana apa-apa keadaan, pun ada namanya. InsyaAllah kita akan berkenalan lah dengan wakaf ikhtiari, wakaf ittirari dan sebagainya. Kemudian diperincikan lagi wakaf-wakaf ikhtiari kerana pilihan. Bila boleh pilih ni, dia ada pula yang mana wakaf tam, wakaf qabih, wakaf hasan, wakaf al-kafi dan sebagainya. Jadi kat situ kadang-kadang kita akan kadang-kadang simbol-simbol yang ditulis dalam mushaf itu sendiri sudah boleh membantu kita baca. Mungkin peringkat pembacaan kita ataupun pengajian kita sebelum ni, kita terus fokus kepada simbol. Maksudnya kalau simbol macam ni, digalakkan kita berhenti. Sambung pun boleh tapi berhenti lebih bagus. Cuma ada juga keadaan yang mana kita digalakkan sambung tetapi berhenti pun boleh. Kemudian kalau istilah-istilah yang baru ni, tamnya, kafinya, hasannya, qabihnya ini mungkin kita tak familiar sangat, dan di sinilah kita berkata di mana kita nak praktis pengetahuan kita tentang bahasa Al-Quran. Sebab kemahiran untuk wakaf dan ibtidak ini berkait dengan pengetahuan seseorang pembaca terhadap maksud dan makna setiap ayat yang dia baca. Maka kat situlah kita nampak perbezaan seseorang pembaca Al-Quran yang mahir dan tidak mahir. Dia di mana dia nak ambil nafas, kemudian setakat mana dia boleh berhenti dan sebagainya. Kemudian kalau lebih pada simbol, dekat sini dia ada tajuk yang khusus dipanggil tanda-tanda wakaf. Biasa tanda-tanda wakaf yang lazim kalau berhenti terus sebagai fasilah, kita panggil pemisah di antara ayat, kita akan dapati ada tanda bulat kan, ada bulat kemudian nombor ayat itulah, yang itu kita panggil fasilah. Jamaknya dipanggil fawasil. Itu pun ada ilmu khusus dalam perbincangan ulum Al-Quran ataupun ilmu-ilmu kajian Al-Quran, dipanggil ilmu fawasil. Dalam menetapkan di mana nak berhenti ataupun di mana nak kira sesuatu ayat itu pun ada ilmu dan pembahasan khusus. Kemudian cara-cara wakaf pun akan dirincikan juga. Seterusnya, ibtidak, sambungan daripada tajuk sebelum ni, itu berkaitan dengan ibtidak di mana kita nak mulakan berapa kalimah yang perlu kita reverse ke belakang. Takkan nak ambil banyak, berapa kalimah yang perlu kita petik sebelum kita mulakan bacaan berikutnya, ataupun terus lanjut
Kat sini kita akan bahaskan nanti. Kemudian ada ibtidak yang harus dan ada ibtidak yang tidak harus. Okey, kemudian seterusnya ada istilah yang baru iaitu saktah, tetapi oleh kerana tiada istilah pengganti dalam bahasa Melayu kepada saktah, kita biasa dengarlah, kita gunakan istilah saktah juga. Dan kalau dirincikan lagi, kat sini ada tajuk seperti definisi saktah. Kemudian ada tempat wajib saktah. Tempat wajib saktah, kemudian 2 tempat yang harus, tempat yang wajib dan tempat yang harus. Kat mana yang wajib tu dan kat mana yang harus, insya-Allah kita akan bahaskan nanti. Cuma secara umumnya kalau kita nak sebut secara sepintas selalu, antara yang tempat yang wajibnya ataupun tempat yang disebut ada saktah kat situnya ialah seperti surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Qiyamah, kemudian surah Al-Mutaffifin. Nanti kita akan bahaskan juga keadaan mat ataupun perubahan yang berlaku sekiranya kita nak tinggalkan saktah. Apa lagi yang kita perlu ubah daripada hukum hakam tajwid. Kemudian ada satu istilah lagi yang bersama dengan saktah, iaitu al-qat'u, al-waqfu, as-saktu, dan yang ketiga al-qat'u, kita putuskan bacaan kita. Kemudian dia akan dibahaskan perbezaan antara waqaf, saktah dan qata'. Ini pun penting juga sebab hampir sama. Sebab hampir sama antara waqaf dan qata'. Kedua-duanya bermaksud kita berhenti baca. Kalau saktah yang tengah-tengah ni kita berhenti, tapi dalam keadaan kita tak ambil nafas yang baru. Kemudian insya-Allah yang terakhir ataupun bahagian yang terakhir itu bacaan dan praktikal. Sebagaimana sebelum-sebelum ni kita dah baca bermula daripada surah Al-Fatihah, An-Nas, seterusnya dalam modul 1, kemudian diikuti dengan modul kedua sehinggalah surah sebelum ni surah Al-Qadar kalau tak silap, dan insya-Allah surah-surah yang terpampang kat sini surah Al-Alaq, At-Tin, Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah, kemudian surah At-Tuha diikuti dengan Al-Lail, dan yang terakhir surah Asy-Syams. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan praktis, cuma kita tak lanjutkan kepada minggu terakhir lah, tapi kita akan pilih ataupun selitkan bacaan surah-surah ini di bahagian kedua setiap kali kita bersama dalam kursus ni lah. Dalam kelas kita pecahkan kepada 2 bahagian. Pertama untuk bahagian teori, kita bercerita, kita bahaskan apa yang ada dalam nota. Kemudian kalau tuan-tuan puan-puan nak tanya dan sebagainya boleh. Seterusnya bahagian kedua kita praktis. Kita praktis daripada surah-surah pilihan yang ditentukan dalam modul ketiga ini. Lepas tu kita sambil kita praktis, kita keluarkan, kita bahaskan hukum hakam tajwid yang ada dalam surah-surah yang kita baca tadi. Kemudian kalau ada kesempatan masa, kita tengoklah secara umumnya sinopsis apa yang ada dalam surah-surah tersebut. Secara umumnya apa yang dibahaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada hamba-Nya dalam surah tersebut dari segi tema-tema utama, ayat-ayat yang terdapat dalam surah itulah. Okey, setakat tu tuan-tuan puan-puan ada nak tanya apa-apa tak? Tak silapnya minggu ataupun pada modul lepas saya ada share mushaf tajwid. Betul? Masih simpan lagi ke PDF tu? Kalau masih simpan, alhamdulillah. Kalau tak, saya akan share lagi. Kalau dah hilang, saya akan share link kepada mushaf tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh download lah. Cuma digalakkan buka melalui laptop sebab saiz dia terlalu besar. Beratus-ratus megabyte lah. Sebab mushaf daripada awal hingga akhir Al-Quran.
Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak sentuh sedikit, mungkin kita tak bincang sedetail, tak bincang banyaklah teori hari ini. Kita santai-santai dulu. Kita nak lihat apa yang ada dalam tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama dalam modul kita ini itu yang disebut tadi sebagai al-tafkhim dan al-tarqiq. Al-tafkhim dan al-tarqiq. Kalau nak tengok ejaan dalam bahasa Arabnya macam inilah, at-tafkhimu wa at-tarqiqu. At-tafkhimu wa at-tarqiq. Okey, at-tafkhim, fakhama yufakhimu tafkhim. Daripada perkataan fakhama yufakhimu tafkhim. Jadi definisi tafkhim menurut bahasa bererti menggemukkan. Okey, menurut bahasa bererti menggemukkan. Macam mana entah menggemukkan ni, maksudnya ini betul-betul literal daripada bahasa Arab lah. Fakhama yufakhimu tafkhim, menggemukkan. Kemudian kalau lebih tepat kita kata menebalkan. Itu dari segi bahasa. Fakhama yufakhimu tafkhim bermaksud menggemukkan ataupun menebalkan. Itu dari segi bahasa. Manakala pada istilah ataupun dalam perbincangan ilmu tajwid ini, ia bermaksud ketika menyebut huruf-hurufnya, itu huruf-huruf yang ada dalam Quran itu mulut menjadi penuh disebabkan kegemukan yang disebabkan kegemukan yang masuk ke dalam bunyi huruf. Okey. Jadi ia bergantung kepada maksudnya gemuk tadi melihat kepada keadaan mulut kita lah. Kemudian apa dia kata istilah lain yang digantikan ataupun digunakan pada tujuan ini ataupun dengan maksud yang sama juga disebut sebagai apa ni? At-tasmin. At-tasmin, sammana yusamminu at-tasmin, tapi istilah ni jaranglah digunakan. Kalau dalam bahasa Arab, seorang yang berbadan besar, yang gemuk disebut rajulun saminun ataupun syakhsun saminun. Kalau kurus, syakhsun nahifun. Syakhsun nahifun. Jadi sammana yusamminu tasmin, maksudnya seorang tu menggemukkan. Kemudian dan yang lagi at-taghlidh, ghalladha yughalidhu taghlidh, juga dikaitkan dengan maksud yang sama, menebalkan. Okey, jadi kalau tafkhim ataupun at-tarqiq merujuk kepada cara sebutan huruf lah, cara sebutan huruf, dan ia juga berkaitan dengan sifat huruf. Kalau tuan-tuan perempuan boleh rujuk nota, boleh rujuk nota nanti dalam mungkin modul 1. Kat situ akan ada huruf yang disebut sebagai isti'la, huruf istifal. Maka dengan kita kait dengan perbincangan yang lalu tu, barulah kita boleh faham apa yang berlaku dalam topik ini, iaitu tafkhim dan tarqiq. Baik, kita pergi kepada definisi istilah yang kedua, iaitu at-tarqiq. Okey, definisi tarqiq menurut bahasa, menurut penggunaan bahasa Arab biasalah, bukan merujuk kepada ilmu tajwid. Kalau tuan-tuan melihat kepada definisi bahasa, bermaksud apa yang orang Arab gunakan ataupun faham istilah tersebut dalam percakapan mereka. Maka kat sini dia kata lawan kepada menggemukkan, dia istilahkan ataupun penulis modul ni dia kata mengkuruskan. Maksudnya dengan bahasa yang mudah faham, kita menipiskan, merendahkan sebutan huruf tersebut. Kemudian manakala pada akhir ataupun pada maksud istilahnya, bermaksud dia kata menyebutkan huruf-hurufnya mulut menjadi tidak penuh. Okey, tidak penuh, maka oleh kerana tiada ruang angin, itu menyebabkan seolah-olah mulut itu adalah kurus. Disebabkan Okey, ini kemudian seterusnya dibincangkan bahagian-bahagian lah huruf-huruf yang terlibat, huruf-huruf Al-Quran yang melalui dua keadaan tadi.
Okey, huruf-huruf hijaiyah itu boleh dipecahkan kepada dua kategori utama, iaitu yang pertama bahagian yang ditafkhimkan selama-lamanya. Maksudnya dalam semua keadaan bila jumpa dia huruf tersebut dalam Al-Quran, ia ditebalkan. Disebut dengan tebal selama-lamanya. Kemudian bahagian yang kedua bahagian ditarkibkan selama-lamanya. Maksudnya asal saja huruf itu datang, dia dibaca dengan nipis dalam semua keadaan. Kemudian ada yang ketiga, dan keadaan yang ketiga ni hanya sebahagian huruf saja, beberapa huruf saja, iaitu berubah-ubah keadaannya. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, bergantung kepada keadaan huruf tersebut dan huruf yang berada di sampingnya, sama ada huruf sebelum dan selepas. Okey, kemudian selesai dia bagi intro secara umum apa yang berlaku dalam perbincangan ini, dia terus pergi kepada bahagian yang detail. Okay, dia kata bahagian pertama, bahagian yang ditafkhimkan selama-lama, sentiasa dibaca dengan tebal. Maka kat sini pentingnya kita lihat apa yang telah kita pelajari sebelum ni, iaitu tentang pembahagian huruf berdasarkan sifat isti'la dan lawannya iaitu istifal. Maka untuk memudahkan kita ingat, sebab kalau nak hafal huruf 28 huruf hijaiyah tu banyak, maka kita ambil yang sedikit. Kalau nak dibandingkan antara huruf tebal dengan huruf yang nipis, huruf isti'la ataupun istifal, ke lebih sedikit huruf yang isti'la, sifatnya isti'la. Maka daripada huruf isti'la kita hafal yang 7 ni, kemudian selebihnya adalah huruf istifal. Maka kat sini disebutkan kita panggil beberapa kalimah yang menggabungkan huruf-huruf isti'la, iaitu khussa daghtin qidh. Bila kita hafal petikan ini, khussa daghtin qidh ini merujuk kepada huruf kha, sad, dad, ghain, ta, kemudian qaf, kemudian dha. Maka cantuman kepada huruf-huruf ini adalah mewakili huruf isti'la, huruf yang tebal. Maka lawan pada huruf ini ataupun selain daripada huruf ini, maka dipanggil huruf istifal, dibaca dengan rendah. Okey, kemudian ada huruf-huruf yang disebut juga sebagai huruf itbaq, iaitu ada 4 huruf, iaitu kat sini siapa boleh sebut huruf itbaq? Ada yang ingat? Ada tak daripada kalangan peserta yang ingat huruf itbaq? Dia kata ada 4. Yang mana daripada huruf isti'la tu ada 4 yang lagi tinggi lah sebutan dia. Ada yang boleh sebut? Huruf ta. Huruf ta, betul. Lagi? Okey, ada 3 lagi kot. Sod dot Ada yang- ta Ustaz. Sekali lagi, Puan. Sod dot ta. Betul. Sad, dot, ta, za. Sad, dot, ta, za. Jadi dengan kita ingat yang tu, yang mana tulisan hampir sama lah. Tulisan sad dengan ta sama, cuma beza titik. Ta dengan za pun tulisan hampir sama dan beza titik. Jadi daripada 4 huruf isti'la itu ada 4 yang disebut sebagai huruf itbaq. Maka ala kulli hal, ia adalah huruf yang tebal, dibaca dengan tebal dalam semua keadaan. Kemudian diperincikan lagi keadaan-keadaan itu, tak kisahlah keadaan-keadaan yang mana, cuma dipecahkan kepada 5. Okey, dalam 5 keadaan ini ataupun 5 peringkat ini ditafkhimkan. Okey, dia kata 5 peringkat ataupun kalau dia nak kata semuanya tebal, semuanya dibaca dengan tebal, cuma kalau nak bandingkan ketebalan itu ada yang paling tebal. Paling tebal maksudnya dia kata yang pertama berbaris atas, yang mana selepasnya ada alif yang mati. Okey.
huruf yang disebut tadi, huruf isti'la tadi ataupun itbaq tadi, dia berbaris atas dan selepas huruf itu ada alif yang mati. Okey, mungkin tahap ketebalan tu mungkin agak tinggi lah berbanding dengan keadaan-keadaan yang baki lagi. Kemudian keadaan yang kedua dia kata berbaris atas yang mana tiada selepasnya alif. Okey, cuma yang pertama tadi dia datangkan contoh qala. Jadi sebutan qala bukan setakat tebal, bahkan dilanjutkan sebutannya bila ada mat. Qala. Kalau tak ada mat, tak ada alif, maka sebutan tebal tadi pendek khalaqakum. Tapi yang pertama kenapa diletakkan di peringkat yang paling tinggi kerana ditamdidkan ataupun dilanjutkan sebutan tebal tersebut. Jadi qala. Yang kedua khalaqakum. Dua-dua baris atas, qaf itu baris atas tetapi yang kedua sebutannya lebih pendek, satu harakat saja. Okey, seterusnya berbaris depan. Seperti yaqulu berbaris depan seperti yaqulu. Depan ni pun masih dalam kategori tebal, kemudian mati. Maksudnya sifat tebal tadi pada sebutan huruf tersebut walaupun tak ada baris dalam keadaan mati tetap juga ditebalkan. Okey. Contoh kat sini ialah iqra. Contohnya ialah iqra, kemudian fayaqtuluna. Kemudian yang seterusnya yang terakhir masih tebal juga tetapi peringkat yang paling bawah iaitu berbaris bawah. Berbaris bawah seperti qila. Walaupun baris bawah kerana sifat asal huruf tersebut ialah huruf isti'la, maka ketebalan itu tetap ada walaupun huruf tersebut baris bawah. Okey, itulah maksudnya kalau kita ingat senarai huruf isti'la, huruf yang tebal, maka kita dah boleh fahamlah satu bahagian daripada bahagian-bahagian tafkhim. Kemudian lanjut kita bahaskan yang berikutnya. Okey, bahagian yang kedua mudah saja, dia kata bahagian yang ditarqiqkan selama-lama. Bahagian yang ditarqiqkan selama-lama artinya kalau yang tadi ditebalkan selama-lama, maka bahagian yang kedua lawan kepada yang tadi adalah dinipiskan selama-lamanya dalam semua keadaan. Kalau tadi huruf isti'la, maka sekarang ini ialah huruf istifal. Maka daripada 28 huruf hijaiyah itu tolak 7, maka tinggal lagi 21. 21 ini juga ditolakkan lagi dengan huruf alif lam ra, bahagian yang ketiga ni, maka sekitar ada 18 huruf istifal lah yang mana dinipiskan selama-lamanya. Okey, kemudian contoh kita ambil contoh istifal. Kita ambil dalam surah Al-Baqarah misalnya. Bila Allah sebut dalam ayat yang kedua, alif lam mim, dzalika. Sebutan dza tu secara tarqiq rendah saja dalam nada yang rendah, dzalika dzalikal kitabu la raiba fihi. Okey, la kecuali raiba ba fihi hudan lil muttaqin. Qin disebut dengan tebal qina. Okey, na pun huruf istifal. Maka kebanyakan huruf adalah sifatnya istifal. Jadi nada ataupun kita panggil apa? Cara sebut huruf tadi adalah berdasarkan keadaannya, iaitu isti'la dan istifal. Kemudian bahagian yang ketiga ni agak kompleks sikit sebab dia ada beberapa keadaan yang kita perlu teliti lah. Okey, bahagian ketiga yang mana bergantung ataupun berubah-ubah keadaan huruf tersebut bergantung kepada keadaan
Okay, dia kata bahagian ditafkhimkan pada setengah keadaan dan ditarkibkan pada setengah yang lain. Okay, huruf yang terlibatnya senang saja nak ingat alif, lam dan ra. Alif, lam dan ra. Alif dan lam insya-Allah kita boleh faham dengan mudah, tak berapa complicated sangat, tapi ra yang kita perlu teliti agak lebihlah berbanding huruf yang lain, tapi insya-Allah kita akan pergi satu per satu. Okey, setakat itu para peserta, tuan-tuan puan-puan ada nak tanya apa-apa tak? Setakat yang dibincangkan tu lah. Kalau tak ada, kita proceed. Tak ada Okey, baik, kalau tak ada, saya teruskan dengan yang seterusnya, bahagian yang ketiga. Itu yang mana huruf ini berubah-ubah, dia anjal. Bergantung kepada keadaannya. Kemudian, okey, kita tengok yang pertama dahulu, hukum alif. Hukmu al-alif. Dia kata alif mengikut huruf sebelumnya sama ada tafkhim atau tafkik. Senang. Alif yang mati itu maksudnya dia follow je. Dia follow saja apa yang ada sebelumnya. Depend kepada huruf sebelumnya sama ada isti'la. Kalau isti'la dia akan tebal, kalau istifal dia akan nipis. Jadi perkataan keyword kat sini huruf sebelumnya. Ini pun penting. Okey. Sama ada tafkhim ataupun tarqiq. Tidak seperti gunnah yang mengikut huruf selepasnya. Okay. Sekiranya huruf yang terletak sebelah, sebelumnya, sebelum alif itu tebal daripada huruf-huruf isti'la, maka sama juga yang nak sebut tadi, ataupun seumpamanya seperti ra yang ditafkhimkan, maka kat situ alif akan ditafkhimkan. Okey, ra walaupun dia bukan huruf isti'la, tetapi ada keadaan ra dia tebal, maka automatik alif pun tebal. Artinya huruf alif akan jadi tebal apabila sebelum alif itu ada huruf isti'la plus tambah huruf ra yang mana keadaan ra tu pun tebal juga. Okey, contohnya kalau huruf sebelum alif itu huruf isti'la, dia bagi contoh qala. Qala. Okey, kemudian kalau huruf ra bukan huruf isti'la. Tapi oleh kerana ra dalam keadaan itu, ra berbaris atas, maka alif dia follow ra. Maka at-taraqi, tara. Jadi sebutan nada bunyi vokal alif itu dia follow huruf yang sebelum. Kemudian sebaliknya, sekiranya sebelum alif terdiri daripada huruf-huruf istifal yang dibincangkan sebelum ni, dipersetujui tarkiknya, maka dia kata follow lah, alif akan follow. Contoh kat sini ialah al-kitab. Kitab, sebelum alif ada huruf ta dan berbaris atas huruf ta termasuk daripada huruf-huruf istifal. Jadi sebutan alif pun secara automatik adalah nipis. Maka faham kaedah ni, kita boleh faham keseluruhan keadaan lah. Jadi masa kita kontrol suara kita tu, kita pilih antara huruf isti'la kita tebalkan, kemudian kalau huruf rendah kita rendahkan sebutan huruf. Okey, kemudian yang kedua, okey, agak detail sedikit berbanding dengan huruf alif, iaitu hukmu al-lam. Hukmu al-lam. Okey, siapa yang ada tak tuan-tuan perempuan yang tahu ada satu bacaan qiraat itu, siapa yang pernah dengar lah, ada salah satu bacaan qiraat yang mana ada keadaan tertentu dia tebalkan huruf lam. Khususnya masya-Allah. Puan belajar ada baca talaqi ke? Saya. Masya-Allah. Dengan siapa puan?
Dekat Ah, Singapura. saya di Singapura, tapi guru saya belajar daripada Ustaz Nazri dengan Ustaz Rahim Juso, almarhum Ustaz Rahim Juso. Guru Masya saya Allah. bersanad dengan almarhum Ustaz Rahim Juso. Masya Allah Puan. Ada belajar dengan Ustaz Amiri juga ke? Tidak, kenal? Ustaz Amiri belum lagi. Mungkin satu hari insyaAllah. Masya Allah. Kawan tu dekat tempat kerja di Tias hari tu. Sebab dia ada Nurul Quran. Oh ya. Dengan Ya. Hajah apa tadi? Ustaz Amiri? Ustaz Amiri dengan Center Nurul Quran under Ustazah Alinda. Oh betul. Ya. Maksudnya Puan kenal lah dia. Saya kenal. InsyaAllah. Okey, baik. Betul. Bacaan Warsh daripada riwayat Warsh daripada Imam Nafi'. Jadi kat situ kita akan kerap kali jumpa huruf lam yang tebal lah. Kalau dalam qiraat ataupun riwayat Hafs ni agak jarang, tapi ada setengah-setengah keadaan berlaku, khususnya dalam melibatkan lafzul jalalah, sebutan nama Allah, kat situ baru berjumpa lam yang tebal. Tapi kalau dalam Warsh, qiraat Warsh, kalau sebelum lam tu ada huruf-huruf seperti huruf Sad, ialah ada keadaan nama saya pun dah tak ingat, dia akan tebalkan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah pada awal muka surat itu, contohnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Sebelum lam itu ada huruf Sad, maka lam tu ditebalkan as-salata. Jadi insya-Allah yang Hafs ni tak complicated sebagaimana yang Warsh lah. Baik. Tapi ada beberapa keadaan yang kita perlu teliti. Okay, dia kata lam yang mana digunakan dalam Al-Quran sama ada dalam bentuk mad ataupun mati ataupun berbaris. Dua keadaan itu saja. Mati ataupun berbaris. Okay, kemudian kat sini maksudnya dia kata sebahagian lam yang berbaris hukumnya berlega di antara tafkhim dan tarqiq sahaja sebahagian sebagaimana huraian berikut. Okey. Kalau sini dia rincikan lagi, dia kata asal huruf lam adalah tarqiq. Maksudnya basic, lazim kepada huruf lam disebut dengan nipis kerana lam dia adalah sifatnya ialah istifal. Okey, terdiri daripada huruf-huruf istifal. Okey, sama ada berbaris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Okey, kemudian dalam keadaan tertentu bila kita jumpa lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni kalau tuan-tuan perempuan biasa jumpa istilah lafz al-jalalah merujuk kepada lafaz Allah itu sendiri. Lafaz Allah itu, nama Allah itu. Okey, yang mana berbeza-beza keadaannya. Okey, keadaan yang pertama dia kata apabila terletak selepas baris atas seperti qala Allah, qala Allah, qala Allahu, qala Allahu, kemudian Rasulullahi, Rasulullahi. Okey, wa ilallahi, wa ilallahi. Okey, kemudian yang seterusnya apabila terletak selepas baris depan seperti ibadullah ataupun abdullah, abdullah. Kemudian wa idh qalullah. Jadi lam pada lafzul jalalah itu ditebalkan Allah. Allah. Okey. Tetapi dalam satu keadaan yang lain berbeza, itu yang tafkhim, keadaan yang tafkhim kalau sebelum lafz al-jalalah itu ada baris atas ataupun baris hadapan maka ditebalkan. Kemudian yang berikutnya yang seterusnya, yang baki ataupun yang kita kata dalam keadaan tarqiq ialah apabila sebelum lafzul jalalah itu ada huruf yang berbaris bawah.
Contohnya bismillah. Jadi mim kat sini berbaris bawah, maka lafzul jalalah, lam pada lafzul jalalah itu dinipiskan. Bismillah. Kalau tadi Allah, yang ni la. Kemudian seterusnya qulillahumma, qulillahumma. Kemudian ada keadaan yang mana kalau kita waqaf dan ibtidak dengan lafzul jalalah itu, maka kita tebalkan. Tapi kalau kita sambung ayat, maka kita kena nipiskan. Bergantung. Contohnya ayat yang sama. Kat sini dia datangkan contoh qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kalau kita berhenti, kita asingkan antara dua ayat. Cuma dia bagi tahu kalau kita sambung huwallahu ahadun illahus samad. Jadi yang asal tadi dalam keadaan yang asal ayat pertama, ayat kedua kita baca berhenti-berhenti, maka Allahus samad, Allah dibaca dengan tebal. Tapi kalau kita sambung antara ayat pertama dengan ayat kedua, maka kita nipiskan kerana ada kat situ ada perubahan harakat yang mana kita berlaku di sebaliklah. Ahadun, kat situ ada bertemu antara dua huruf yang dua huruf yang mati, maka diletakkan nun dengan berbaris bawah. Ahadunillahus samad. Maka kat situ kita nipiskan sebutan huruf lam pada lafzul jalalah. Okey, kita tartibkan sebutan lam tersebut. Okey. Seterusnya saya lanjut kepada huruf yang terakhir. Daripada tiga huruf alif, lam dan ra. Alif, sekali lagi saya ulang, alif dia follow apa yang ada di sebelumnya. Kalau tebal, teballah dia. Kalau nipis, nipislah dia. Kalau lam, hanya berlaku isu tebal ini hanyalah pada lafzul jalalah saja. Dan pada lafzul jalalah itu kita lihat dua keadaan. Kalau huruf sebelumnya berbaris atas dan hadapan, maka lam pada lafzul jalalah itu ditebalkan. Kemudian kalau ada baris bawah sebelum lafzul jalalah, maka lam pada lafzul jalalah dinipiskan. Dan yang terakhir, huruf yang ketiga ialah huruf ar-ra. Huruf ar-ra. Sama juga dengan isu lam dalam Warsh tadi, riwayat Warsh tadi, maka Warsh juga ada keistimewaan yang berbeza dengan qurra' yang lain, riwayat qiraat yang lain. Warsh lebih banyak keadaan yang mana dia nipiskan ra. Walaupun dalam bacaan Hafs kita tebalkan ra itu, tapi dalam qiraat Warsh dia nipiskan. Contoh ayat yang saya baca tadi dalam suratul Baqarah, misalnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kat situ ada naqal perubahan harakat alif hamzah kepada lam sebelumnya, wa bil akhirat. Kalau kita baca dengan riwayat Hafs, wa bil akhirati, rati. Tetapi kalau Warsh, dia lebih banyak keadaan dia nipiskan huruf ra, maka wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, itu yang kita kata riwayat yang dominan yang membahaskan tentang huruf ra. Tetapi Hafs dia tak sebanyak Warsh lah. Perbahasannya tak sebanyak Warsh, maka perinciannya adalah seperti berikut. Dia kata ra yang digunakan dalam Al-Quran sebanyak 4 keadaan. Ini dari segi hukumnya, 4 keadaan. Ra yang ditarqiq, yang nipis, kemudian dua dan ketiga ni dua-dua boleh. Dua-dua boleh baca, cuma keadaan yang mana dia kata lebih diutamakan tarqiq. Satu, ada yang ketiga dia kata tafkhim lebih utama.
Dan yang keempat, dia kata ra yang ditafkhimkan, ra didebalkan. Baik, kita pergi yang ditarqiqkan dahulu, ra yang nipis dahulu, yang dibaca dengan rendah dahulu. Okey, dia kata di bawah terdapat 8 bentuk ra yang nipis ni. Dia kata ada 8 keadaan. Okey, yang paling basic dia kata ra yang baris bawah atau ri. Bila sebut ra, ri, ru, maka yang nipis itu bila ra baris bawah. Kemudian dia rincikan lagi seperti contohnya kat sini, ri, jad, ri. Kalau kita sebut keadaan pipi kita tu seolah-olah dia dia memanjang, macam tu lari. Okey, kemudian Lailatul Qadri khairun, seterusnya wadhkurisma, wadhkuri. Okey, ni bentuk-bentuk yang mana ra dibaca dengan nipis, iaitu keadaan yang asasnya ra berbaris bawah. Kemudian yang seterusnya ra yang dinipiskan, dia kata ra yang diimalahkan. Sekali lagi kita jumpa istilah baru, iaitu imbuhan. Di dengan kan tu diletakkan perkataan Arab kat tengah-tengah tu, dia imalah. Imalah ni maksudnya condong, dan satu-satunya tempat dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs, dekat sini dia mention menurut riwayat Hafs hanya satu tempat saja, iaitu dalam surah Hud. Allah berfirman, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Jadi perkataan majriha tu pun dikira ra yang nipis, majriha wa mursaha. Okey, kalau imalah dalam riwayat qiraat yang lain banyaklah, dalam qiraat Hamzah, qiraat apa lagi, Duri Susi, Abu Amr dan sebagainya, adalah riwayat-riwayat yang lain yang mana agak banyak banyak keadaan ra itu perbahasan tentang imalah. Okey, cuma dalam kategori yang sama ada juga yang disebut sebagai taklid, satu keadaan di mana ra dibaca dengan kecondongan di antara fathah dan imalah, tengah-tengah. Okey, kemudian yang seterusnya ra yang dikata berbaris bawah pada keadaan wasal dan waqaf. Okey. Kemudian wajah bacaan seperti okey, contohnya kat sini wa nufikha fis-suri, wa nufikha fis-suri. Kemudian wal 'asr, wal 'asr. Okey, dia kata ra yang berbaris bawah pada keadaan wasal dan waqf. Okey, dengan wajah bacaan rasmi seperti wal 'asr, kemudian wa nufikha fis-sur. Okey, seperti wasal. Okey, maksudnya kalau kita nak berhenti wal 'asr, bukan wal 'asr. Kita bezakan kerana keadaan ra di situ berbaris bawah. Kemudian yang keempat, ra yang mati pada asalnya, kemudian dia terletak di tengah kalimah. Okey, ra tu kalau 1, 2, 3 ra tu hidup. Okey, kalau 4 ra tu dah mati, kemudian dia berada pada tengah kalimah. Okey, ciri pertama dia mati, ciri yang kedua tengah kalimah. Kemudian dia lihat kepada huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya berbaris bawah. Huruf sebelumnya berbaris bawah. Okey, kat sini agak complicated. Okey, lepas ni tuan-tuan puan-puan kena ingat bila ra berbaris bawah, ra mati, bukan berbaris. Bila ra mati, kita lihat huruf sebelumnya dan lihat huruf selepasnya. Okey, kalau huruf sebelumnya berbaris bawah, dia boleh jadi ra tu nipis. Tetapi tak cukup lagi keadaan itu, kita kena lihat
huruf selepas ra yang mati itu adakah ia huruf istifal ataupun huruf isti'la. Kerana boleh berubah. Dia kata bukan terdiri daripada huruf isti'la, artinya huruf istifal lah. Huruf istifal. Okey, dia kata pada contohnya Fir'auna. Okey, kita zoom sikit supaya tuan-tuan boleh lihat ciri-ciri yang dikemukakan dalam ayat tu. Okey, pada ra mati, betul? Okey, kemudian kita lihat step yang berikutnya, sebelum ra huruf berbaris bawah. Okey, proceed. Kemudian kita lihat huruf selepas ra. Huruf selepas ra adakah ia isti'la ataupun istifal? Kalau istifal, okey, last kita kata ra itu ra itu dibaca dengan tarqiq. Contohnya bunyi Fir'auna. Bukan kalau tebal bunyi dia akan jadi Fir'auna. Kalau tebal bunyi dia jadi Fir'auna. Tetapi oleh kerana ciri-ciri yang disebutkan tadi dah lengkap, maka kita baca dengan nipiskan ra, iaitu Fir'auna. Fir'auna. Jadi pipi kita, pipi semua ni memanjang. Fir'auna. Okey, itu keadaan yang keempat. Okey, saya laju sikit supaya kita sempat dengan praktis. Okey, dia kata ra yang mati pada asal. Okey, kemudian masih lagi tentang ra yang mati. Seterusnya terletak di akhir kalimah. Tadi di tengah kalimah. Kat sini dia berubah kepada keadaan yang lain, iaitu pada akhir kalimah. Kemudian huruf sebelumnya baris bawah. Huruf sebelumnya baris bawah. Sama macam atas, sama macam nombor 4. Dan huruf selepasnya sama ada huruf istifal seperti Rabbil firli ataupun huruf isti'la. Dia tak kisah. Okey, dia tak kisah, dia kata sebab ra tu berada pada hujung kalimah. Cuma bila hujung kalimah, dia tengok pula huruf pertama dalam kalimah yang kedua. Okey, kalau huruf kalimah yang kedua tu dia kata tak kisahlah. Huruf isti'la ataupun istifal. Okey, kita pergi kepada contoh. Dia kata Rabbil firli. Jangan baca Rabbil firli. Salah. Yang betulnya Rabbil firli. Ra kita nipiskan kerana dia berada pada hujung kalimah dan sebelum ra baris bawah, dan selepas kalimah itu ada huruf lam, dan lam termasuk dalam huruf istifal. Kemudian contoh, dia datangkan contoh, nak katanya tak kisahlah bila perkataan berbeza ra berada pada hujung kalimah pertama, kemudian kalau huruf pertama dalam kalimah kedua isti'la sekalipun ra tetap dinipiskan. Contohnya fasbir sabra. Kalau kita lihat ra berada pada hujung kalimah, ra mati itu berada pada hujung kalimah, sebelum ra ada ba baris bawah. Okey, fasbir. Tengok huruf pertama pada kalimah kedua sad termasuk dalam huruf isti'la, maka fasbir tetap juga dinipiskan. Wala tusa'ir khaddaka. Okey, kha termasuk dalam huruf isti'la. Kemudian anzir qaumaka. Jadi ra dinipiskan. Okey, dia kata tiada contoh keempat. Maksudnya ini saja contoh yang mana ra berada pada hujung kalimah pertama, ra tu mati, sebelum dia ada huruf baris bawah, kemudian bertemu dengan huruf isti'la pada kalimah yang kedua. Ini saja dia kata. Ada 3 contoh ini sahaja. Kemudian yang seterusnya dia kata ra yang baru
mati kerana wakaf. Baru mati itu maksudnya asalnya hidup tetapi mendatang. Sifat mati itu dibaca dengan tanpa baris itu berlaku kerana wakaf. Berlaku kerana wakaf. Huruf sebelumnya berbaris bawah. Okey, jadi ditinjau juga, diteliti juga keadaan huruf sebelum. Okey, apa yang berlaku? Dia kata sama ada berbaris atas seperti contohnya kat sini apa ni? Liyunzira. Liyunzira. Kemudian dia kata ataupun berbaris depan. Berbaris depan ataupun berbaris bawah. Okey, berbaris bawah seperti munhamir, munhamirin. Okey, kemudian seterusnya. Okey, yang ketujuh ra yang baru mati. Okey, kerana wakaf. Okey, huruf sebelumnya mati yang terdiri daripada huruf istifal dan huruf tersebut berbaris bawah. Okey, jadi di samping melihat kepada baris sebelum, juga dilihat sifat huruf itu adakah dia istifal ataupun isti'la. Okey, contohnya inna nahnu nazzalna dzikr. Sebelum ra huruf kaf, ra tu walaupun asalnya berbaris tapi kita matikan dia kerana kita wakaf, maka kaf sebelum ra itu adalah huruf istifal, maka ra dibaca dengan baris. Kemudian yang terakhir ra yang baru mati kerana wakaf. Kemudian wakaf sebelumnya dia kata sekejap Okey, kita teruskan yang terakhir tuan-tuan puan-puan. Dia kata ra yang baru mati maksudnya berada kat ujung lah, berada kat ujung kerana wakaf. Asalnya dia berbaris. Kemudian sebelumnya ya mat, ada huruf ya sebelum ra, atau dia kata okey, sama ada berbaris atas. Okey, kat sini didatangkan beberapa contoh lah. La dhair, contohnya mim bashir, contohnya yang ada ya kan. Okey, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Jadi bentuk sebutan tadi adalah nipis dan kita nak cam bacaan nipis tu dengan kita meluruskan pipi kita ni, kita bagi bagi lurus, bagi panjangkan kat situ, tu tanda kita sedang menyebut ra dengan nipis. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ra kalau kita teliti dia baris hadapan dalam keadaan yang asal, tetapi datang mati itu kerana wakaf, faktor wakaf. Okey. Okey, banyak lagi yang disebut kat sini. InsyaAllah saya akan lanjutkan pada siri yang akan datang kerana dah complicated, dah berbelit-belit dah. Cuma insyaAllah saya akan teruskan dengan penjelasan pada siri yang kedua bersama terus dengan wakaf dan ibtidak. Okey, tak banyak sebenarnya tapi tak apalah sebab dia banyak keadaan kena teliti satu persatu.
InsyaAllah tuan-tuan puan-puan boleh bersedia dengan mushaf masing-masing sebab kita ada sekitar 45 minit lagi dan saya akan fokuskan untuk ataupun praktikal. Okay, saya off dulu bahagian nota. Saya akan sediakan mushaf yang kita baca sebelum ni, iaitu mushaf Ahkam At-Tajwid. Okay, saya stop dulu share yang ni, sediakan mushaf. Okay, sementara tu ada nak tanya apa-apa ke tuan-tuan puan-puan? Okay, baik. Sekejap . Okey. Kita akan mulakan pada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh bersedia dengan mushaf masing-masing ataupun nak tengok dekat skrin pun boleh. Okay, bismillah. Okey, baik, saya akan baca terlebih dahulu dan insya-Allah akan sediakan ruang untuk tuan-tuan puan-puan baca nanti. Surah ni agak panjang, insya-Allah kita cuba habiskan dan teliti hukum hakam tajwid yang ada dalam setiap ayat. Baik, kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
Baik, tuan-tuan, secara sepintas lalu, apa hukum hakam tajwid yang ada dalam surah Al-Alaq sebagaimana yang disebut kat sini. Okey, inilah apa yang ada dia sebutkan secara umumnya. Kita dah lalu kaedah-kaedah yang dia mention dalam surah-surah yang lalu. Jadi dalam ayat yang pertama disebut kita kena teliti aspek hams pada perkataan bismi. Iqra bismi. Kemudian qalqalah kubra kerana qaf itu berada pada hujung ayat khalaq. Kemudian qalqalah sughra kerana qaf yang mati itu berada pada tengah ayat. Kemudian kat sini tafkhim. Tafkhim iaitu pada ra, tafkhim ar-ra. Kalau qaf pun tafkhim juga, tetapi dia nak sebut yang color hijau ni, nak sebut tentang ra itu, ra yang berbaris atas. Ra yang berbaris atas dibaca dengan tebal. Ra, kemudian sekali lagi ra berbaris atas pada kalimah rabbika. Rabbika. Kemudian mad tabi'i, biasa. Kemudian ayat yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Sekali lagi kalimah yang sama, qaf ataupun huruf yang sama iaitu qaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Okey, qaf pun sama, mad tabi'i al-insan. Kemudian izhar, nun mati berjumpa dengan ain, min 'alaq. Kemudian ikhfa hakiki, nun mati berjumpa dengan sin. Kemudian lam, lam qamariyah, al-insan. Kemudian ayat yang ketiga sifat hams pada akram, iaitu huruf mahmus ataupun hams yang kita ringkaskan dengan kalimah fahadzahu syakhsun sakat. Maka kaf itu adalah sifat hamsnya tapi tidaklah ketara. Rabbukal akram, rabbukal akram. Kemudian ada qalqalah sughra, sama juga dengan ayat yang pertama tadi. Iqra wa rabbukal akram, iqra. Kemudian tafkhim pada iqra, rabbuka, ra, akram, akra. Jadi ketiga-tiga contoh ini semuanya keadaan ra itu berbaris atas. Okey, kita boleh relate dengan apa yang kita belajar tadi. Asalkan saja huruf ra itu berbaris atas, itu salah satu bentuk huruf ra itu ditafkhim. Kemudian lam qamariyah, akram, alif lam. Kemudian mad tabi'i, lam qamariyah, nombor 5, mad tabi'i juga, al-insan. Kemudian ada ikhfa. Pada sama juga kalimah al-insan. Kemudian ada izhar syafawi. Izhar syafawi dijelaskan oleh kerana mim mati berjumpa dengan huruf ya. 'Allamal insana ma lam kita tutup betul-betul bibir kita, lam ya'lam. Okey, seterusnya ayat lam qamariyah. Okey, ayat yang ke-6 ada qalqalah sughra, iaitu pada huruf ta yang mati kerana berada pada tengah kalimah, bukan pada hujung. Kalla innal insana la yatgha. Kemudian ada mad tabi'i. Kemudian ada mad munfasil. Kalla inna. Okey, kerana berada pada dua kalimah yang berbeza. Alif wasal, ada mad itu berada hujung kalimah yang pertama bertemu dengan hamzah pada permulaan kalimah kedua. Kalla inna. Maka dibancangkan 4 ataupun 5. Kemudian sekali lagi insan, sama juga bila berulang-ulang perkataan al-insan, maka hukum kat situ ialah ikhfa hakiki. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-7 ada sifat hams. Ista, ar-ra'a hustawna, ar-ra'a hustawna.
Kemudian ada tafkhimur ra di sini ra'a. Sama juga faktornya iaitu ra berbaris atas. Kemudian seterusnya ada mat tabi'i, mat badan. Ra'ahu. Ra'ahu. Jadi mat badan kat sini qiraat Warsh juga yang ada perbahasan lanjut dipanjangkan 2, 4 dan 6. Kemudian idgham bila gunnah ar-ra. Terus tanpa gunnah. Kalau gunnah bunyinya an-ra'a. Tapi kita terus masukkan tanpa gunnah ar-ra. Ar-ra'ahu. Ar-ra'ahu istaghna. Kemudian ayat yang ke-8 ada qalqalah sughra, inna ila rabbika ruj'a. Jim yang mati, ar-ra'ahu inna ila rabbika ar-ruj'a. Ruj'a. Okey, kemudian ra sekali lagi tafkhim. Ruj'a pun okey, kat sini dah berbeza tafkhim, tetapi bukan kerana ra berbaris atas tetapi baris hadapan. Ruj'a. Ru. Kemudian ada mat tabi'i. Kemudian seterusnya ada alif lam syamsiah ar-ruj'a. Kemudian ayat ke-9 ada tafkhim kat situ ara'a. Ara'aita. Sama juga ra berbaris atas. Ra'aita, kemudian ada mat tabi'i, izhar, ada izhar halqi, yanha. Nun mati berjumpa dengan huruf ha. Kemudian ayat ke-10 qalqalah sughra, abdan idza shalla. Idza mat tabi'i shalla. Kemudian izhar ada abdan idza shalla. Abdan idza. Seterusnya ayat ke-12 ada qalqalah sughra, taqwa, kemudian tafkhim, mat tabi'i dan seterusnya. Ayat ke-13 ada tafkhim, sama juga berulang ara'aita, kemudian ada ikhfa, ara'aita in kadzdzaba, inka. Kemudian ada tafkhim bi anna Allah. Ini yang baru bi anna Allah merujuk kepada tafkhimul lam, bukan tafkhimur ra. Kalau contoh-contoh sebelum ni tafkhimur ra, tapi dalam kat sini dia tafkhimul lam, menebalkan huruf lam pada lafzul jalalah. Okay, yara, kemudian mat tabi'i ada izhar syafawi, alam ya'lam bi anna. Kemudian ada ikhfa syafawi. Kat sini jarang-jarang berlaku, iaitu ikhfa syafawi, ya'lam bi. Kita dah belajar sebelum ni, bila mim mati berjumpa dengan mim mati berjumpa dengan ba, kat situ ada idgham ataupun ada ikhfa dan didengung dengan 2 harakat. Lain-lain dibaca dengan nyata dengan nama izhar syafawi. Seterusnya ada hams, ada ayat ke-15 ada hams, lanas fa'an. Kemudian ada mat tabi'i, kemudian ada iqlab, lanas fa'an bi. Macam ana dah sebut pada modul yang lepas, iqlab kita nak cam biasanya akan ada mim yang kecil. Mim yang kecil kat situ pada sama ada nun yang mati ataupun ada baris 2. Baris 2, satu baris yang asal dan satu baris lagi mim kecil. Kemudian ada mat tabi'i pada ayat ke-16 nasiyatin. Okey, kemudian ada izhar, kemudian ada ikhfa. Kita pergi pada ayat ke-17 ada qalqalah sughra, falyad'u. Kemudian ada mat tabi'i ayat ke-18 qalqalah sughra, sanad'u az-zabaniyah. Kemudian yang seterusnya lam syamsiah. Kemudian yang terakhir hams, kalla la tuti'hu wasjud, wasjud. Kemudian qalqalah kubra, wasjud.
Okey, kat sini kalau berhentilah. Kenapa dia sebut wasjud? Kat sini macam ada silap. Sebab kalau kita sambung, bukan qalqalah kubra. Yang hanya betulnya waqtarib. Waqa, waqa tu yang sughra, waqtarib. Ba itu yang kubra. Kalau waqtarib, qaf, qalqalah sughra, ba itu yang kubra. Kemudian tarqiq, waqtariri, ra berbaris, ba bawah. Kemudian mat tabi'i. Itu sahaja yang ada lagi sikit. Okey, itu saja kot. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okey, selesai daripada surah Al-Alaq. Maka anak nak jemput tuan-tuan perempuan yang nak baca. Silakan. Nak saya sebut nama ke? Okey, kita sebut nama lah. Okey, ready semua. Kita baca sikit-sikit. Okey, kalau ayat ni ada berapa ayat keseluruhan? Okey, keseluruhan ada 19 ayat. Mungkin seorang baca 10, lepas tu bagi 9. Kita pecah 2. 1 hingga 10, kemudian 11 hingga 19. Boleh semua ready? Kita sama-sama praktis. Yang mana dah betul, alhamdulillah. Yang mana kita kurang mahir, kita sama-sama betulkan. Okey, saya nak jemput siapa nak start dulu Sekejap saya nak tengok nama yang ada. Okey, baik. Sekejap Okey, Puan Rosilah boleh mulakan, Puan? Masya Allah, kenapa saya dulu Ustaz? Sebab ada atas sekali. Allah. Dalam list saya ni atas kan. Silakan Puan. 1 hingga 10. 1 hingga 10, bukan satu ayat je ke Ustaz? Alah, bukan. tak puas tu. Okey, saya cuba. Ustaz Silakan. betulkan kalau mana saya salah. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okay, Puan, tebalkan lagi ra, qaf. Iqa. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Okey, cukup Puan. Okey, tadi alhamdulillah keseluruhannya okey. Cuma teliti semasa menyebut huruf qaf itulah. Iqra, iqra. Macam tu. Itu saja. Yang lain alhamdulillah. Okey, baik. Saya jemput peserta yang kedua untuk menyambung ayat ke-11 hingga ayat yang terakhir. Siapa bersama dengan kita? Okey, sekejap Okey, saya nak jemput Tuan Ahmad Mukhlis. Tafadhal. Boleh? Ayat 11 hingga 19. Tuan. Assalamualaikum Ustaz. Kejap ya Ustaz. Boleh.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى Bittaqwa. أو أمر بالتقوى Ya. أرأيت إن كذب وتولى Hmm. ألم يعلم بأن الله يرى Okay, Tuan. Alam ya'lam bi. Dia tak rapat sangat bibir tu. Lam bi. Kebuka sikit. Ada bukaan sikit. ألم يعلم بأن الله يرى Ya, teruskan. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Okay, betulkan sebutan huruf fa. Danasfa'an. Okay, sekali lagi. لنسفعا Fa. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Okay. ناصية كاذبة خاطئة Izharkan. Kadhibatin kha. ناصية كاذبة خاطئة Ya. فليدع ناديه Hmm. سندع الزبانية Ya. كلا لا تطعه واسجد واقترب Wasjud waqtarib. Okay, sekali lagi. كلا لا تطعه واسجد واقترب Dal tu kena gelincir sikit. Wasjud. Dia ni okay, wasjud waqtarib. Tapi wasjud waqtarib. كلا لا تطعه واسجد واقترب Nanti baca sikit. Itu saja. Lain alhamdulillah. Okey. جزاك الله Baik. خير Waalaikumsalam. Okey, barakallahu fiik. Okey, saya nak jemput peserta yang ketiga bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah. Siapa lagi? Saya jemput Tuan Rosti. Ada Tuan? Ya, saya Ustaz. Ready Tuan? Tuan InsyaAllah. baca ayat pertama hingga ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Okey. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم Tuan, alladhi. Di nipiskan. Alladhi allama. الذي علم بالقلم Okey. علم إنسان Allamal. Allamal insan. Allamal. علم الإنسان ما لم يعلم Ya. كلا إن إنسان ليطغى sorry Innal insana la yatgha. Innal إن insana الإنسان la yatgha. كلا إن الإنسان ليطغى Ya. أرآه استغنى Arra. Terus je Tuan. Idghamkan. Arra'a. Arra'a. أرآه استغنى Arra'ahu istaghna. أرآه
istaghna. Ya, teruskan. Inna ila rabbika ruj'a. Ruja'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, satu lagi. Ara'aita allazi yanha. Satu lagi Abadan idza shalla. Izharkan abdan idza Ab- sal. Abdan idza. Abadan idza shalla. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Nanti Tuan Rosti boleh praktiskan lagi. Lembutkan lidah lah, lembutkan lidah, qalqalahnya, gunnahnya. Okey Tuan Okey, Terima kasih, Ustaz. alhamdulillah sama-sama kita jemput yang seterusnya. Siapa lagi bersama dengan kita? Okey, saya nak jemput siapa lagi Puan Marhaini. Betul saya sebut nama? Ada Puan? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kejut sekejap. Itu saya tengok satu seorang-seorang tertib macam tu lah, random. Paradi ayat 11 hingga 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla. Puan, pada izhar ikhfa syafawi, Puan buka sikit. Alam ya'lam bi. Alam ya'lam. Betul. Buka sikit. Tu macam bunyi rapat sangat. Alam ya'lam. Macam alam. Tu boleh tak apa. Okey. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Betul. Seterusnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Okey. Betul. Nak ulang ke tak payah terus? Ulang. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ya. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Betul. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okey, masya-Allah. Terima kasih. Ya, sama. Alhamdulillah. Seterusnya siapa lagi yang kita? Sekejap saya tengok nama. Okey. Puan Nur Awatif. Puan ready ke? Boleh Ustaz? Puan baca ayat pertama hingga ayat ke-10. Boleh? Boleh. Cuba. Sila Puan. Slow pun tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Iqra' dia lagi sikit ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi. Okey, cuba balik. Okey. Tak apa, silakan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana
الإنسان ليطغى Ya. أن رآه استغنى إن Ar-ra'ahu istaghna. Istaghna. أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى Izharkan. Abdan idha salla. عبدا إذا صلى. Okey. Puan Nur Awati ni cikgu ke? Tak ada. Okey, tak apa. Takut kenal. Okey. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, siapa lagi? InsyaAllah sempat jadi semua. Kita baca sikit-sikit seorang. Siapa lagi Okey, seterusnya saya jemput Puan Nur Aini. Ada ke? Puan Nur Aini. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Puan dari Singapura juga? Saya Ustaz. Alhamdulillah. Semangat Okey, Puan baca ayat 11 hingga terakhir. Okay. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية Terus ya, sanad'u zaba. Puan, sanad'u zaba. سندع الزبانية Ya. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Masya Allah, bagus Puan. Masya Allah. Kekalkan Okey, seterusnya sama-sama. Cik Hamzah ada? Muhammad Hamzah. Cik Hamzah ada? Tuan Muhammad Hamzah. Kalau tak ada, kita teruskan dengan peserta. Bukan Cik Hamzah ada? Ada? Kalau Cik Hamzah baca. Okey, tak ada tak apa. Saya jemput yang terakhir bersama dengan kita. Puan Zulaini, betul saya sebut? Ada Ustaz, sekejap ya. Tak apa. Ready, take your time. Okey. Mula ayat 1 hingga 10 Ustaz. Betul Puan. Betul. Saya dalam kereta, kalau putus-putus tu maaf ya Ustaz. Tak apa Puan. Boleh drive ke? Tengah drive ke? Tak. Okey, tak apa. Okey, silakan Puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbikal ladzi. Teruskan. Rabbikal ladzi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama. Terus je Puan. 'Allama. Ulang Ustaz. Ulang. 'Allama. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Kalla innal insana La yatgha. Kalla innal insana layatgha. Okey. Ar-ra'a.
Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ya. Okey. Ya Ustaz, ulang. Teruskan. Ara'aita. Ara'aita alladhi yanha Okey. abdan idza shalla. Alhamdulillah. Hati-hati Puan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan. Okey, Cik Muhammad Hamzah. Adakah? Rasanya Cik Hamzah ni yang selalu baca modul lepas. Tak silap saya lah. Okey, tak ada Okey, alhamdulillah, berbaki masa sekitar 10 minit lagi. Maka saya nak bawa tuan-tuan perempuan apa yang terkandung dalam surah Al-Alaq ini. Surah Al-Alaq yang mana kita juga sebut sebagai surah Iqra. Tahu surah ni ayat yang pertama hingga 5 adalah wahyu yang terawal turun kepada Nabi SAW. Dan kita tahu juga kalau nak kait dengan ulumul Quran, iaitu nuzulul Quran itu ataupun nuzul surah itu bukanlah bermaksud setiap surah itu mesti turun dengan lengkap, setiap kali turun lengkap macam tu, bukan. Ada keadaan di mana ayat pertama hingga sekian-sekian turun, kemudian beberapa waktu, beberapa tahun kemudian barulah turun ayat-ayat yang seterusnya. Jadi proses itu berlaku, kita kata keseluruhan Al-Quran macam itulah keadaannya. Jarang satu surah diturunkan dengan sempurna. Ada tapi kebanyakannya turun secara terpisah-pisah. Ataupun kalau surah-surah pendek, surah-surah yang kita panggil surah nazim itu kebanyakannya turun secara lengkap lah. Hatta Al-Fatihah sendiri pun turun secara lengkap kepada Nabi SAW daripada awal hingga akhir surah. Cuma yang menariknya ada satu surah yang panjang tapi turun kepada Nabi SAW dengan lengkap daripada awal hingga akhir, dan surah itu sangat panjang. Dia dipanggil termasuk dalam surah As-Sab' At-Tiwal, 7 surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Ada yang boleh teka surah apa yang turun serentak sekaligus dalam satu malam, dan surah itu sangat panjang? Ada ke tuan-tuan puan-puan tahu? Surah apa tu? Bermula daripada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal bersama At-Taubah. Ada yang tahu ke? Daripada 7 surah itu, ada satu surah yang turun sempurna. Ada? Jawapannya surah Al-An'am. Suratul An'am diturunkan dengan keadaan yang sangat luar biasa, diiringi oleh 70,000 malaikat, turun dalam satu malam kepada Nabi SAW. Okey, jadi lazimnya surah-surah lain turun secara terpisah-pisah lah. Dan berbalik pada surah Al-Alaq, bagi ayat daripada 6 sampai ke ayat yang ke-19 tu turun kemudian, turun masih lagi semasa Nabi SAW berada di Mekah. Dan apa yang paling menarik yang saya nak tarik perhatian para peserta ialah pada ayat Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Jadi maksud ayat ini Allah menjelaskan, Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang paling mulia. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita membaca, dan dia sebut bahawa dia sangat pemurah. Dia boleh memberikan, dan kelebihan dan rahmatnya sangat luas lah. Mesej yang Allah nak sampaikan dalam ayat ini, nak kita berusaha lah, berusaha untuk menuntut ilmu. Carilah segala jalan yang membawa kita faham ilmu agama, khususnya Al-Quranul Karim,
Dan hasil yang kita dapat itu bergantung kepada kejujuran dan keikhlasan kita lah. Kita masuk kelas sama-sama masuk kelas, hadirnya sama, dapat CJ-nya sama, tetapi end up ataupun setiap orang tu akan dapat pengalaman, pengetahuan yang berbeza-beza, dan itu bukanlah di bawah takluk guru. Guru hanya menyampaikan, tapi tahap kefahaman seseorang pelajar peserta itu bergantung kepada kejujuran dia, keikhlasan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan berikan kepada kita kefahaman, pengetahuan, bergantung kepada kesungguhan kita, bergantung kepada kejujuran kita. Dan ingatlah dia sangat memberi maha pemberi, maha pemurah. Sebab itulah dia kata Iqra, baca dulu, kamu kena tunjukkan effort kamu dulu, kamu berusaha dulu, kemudian ingat aku boleh bagi kepada kamu, warabbukal akram. Maka kat sini menjadi suatu motivasilah kepada kita, walaupun dengan kekangan masa, kerja, keluarga dan sebagainya. Maka kita harap dengan kita mengikuti kelas kursus macam ni, kita belanjakan duit, habiskan masa, orang lain mungkin boleh bercuti, tapi kita belajar kan. Maka ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala akan bayar, maksudnya dengan memberikan kita sesuatu, dan ia bergantung kepada kita sendirilah. Maka saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan yang mana masih meneruskan lagi, panjang tempohnya. Modul 1 kan lama, modul 2 pun lama, sekarang ni modul 3 nak habiskan lagi modul keempat. Berapa tahun dah? 2 tahun kan? Jadi itu satu tempoh yang sangat lama. Harapnya tuan-tuan puan-puan teruskan bersabar dan bersungguh-sungguhlah, banyakkan doa supaya Allah bagi kefahaman kepada kita, khususnya dalam mengalunkan bacaan kalamullah itu sendiri. Kan kita belajar tajwid, kita belajar bahasa Al-Quran ini, kita nak memperbaiki kualiti ibadah kita, kualiti bacaan Al-Quran kita. Baik, alhamdulillah selesai perjumpaan pertama. InsyaAllah yang tak dapat bersama dengan kita, saya dah sediakan rekod. Dan sekali lagi, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk modul, kita ulang kaji sama-sama, dan insyaAllah kita sambung perbincangan tentang Ra dan seterusnya itu dalam perjumpaan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan maaf atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa pada kuliah yang akan datang, Jumaat yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.